Hai semuanya, berjumpa lagi dengan Cikgu Penny dalam Sains Tingkatan 4, Bab 4, Teknologi Hijau dalam Melestarikan Alam. Topik 4.4, Sektor Pertanian dan Perhutanan. Dalam topik ini nanti kita akan belajar menerangkan isu sosiosaintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan dan mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosiosaintifik sektor pertanian dan perhutanan. Peningkatan kepadatan penduduk serta perubahan taraf hidup merupakan antara faktor yang menyumbang kepada permintaan tinggi terhadap kawasan penempatan baharu, bekalan makanan yang mencukupi serta hubungan laluan pengangkutan yang baik. Jika kita lihat sekali imbas, seolah-olah perkara ini tidak menjadi masalah besar kepada kita, malah memudahkan kehidupan kita. Tahukah anda, semua ini boleh menjadi satu bencana yang dahsyat kepada kita seandainya perkara ini tidak dikawal dan diselia dengan baik. Mari kita lihat isu sosiosaintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan. Penerokaan hutan yang berleluasa akan mengganggu kitaran gas di bumi. Hal ini merujuk kepada hutan merupakan peparuh bumi. Penukaran gas karbon dioksida kepada gas oksigen hanya berlaku semasa tumbuhan menjalankan proses fotosintesis. Banyak kawasan hutan dan pokok-pokok balak ditebang bagi pembukaan tanah sama ada untuk tujuan penempatan atau pertanian. Jika tidak dikawal dan dibendung dari awal, perkara ini boleh menyebabkan berlakunya kejadian tanah runtuh, banjir besar dan kepuusan flora dan fauna. Pembakaran terbuka yang dilakukan oleh para petani di kawasan ladang boleh menyebabkan berlakunya jerebu yang teruk. Keadaan yang berlarutan ini boleh menjejaskan kualiti udara di seluruh negara dan negara jiran. Masihkah anda ingat masalah jerebu yang pernah melanda negara kita beberapa tahun yang lepas sehingga banyak sekolah terpaksa ditutup? Selain itu, penerbangan juga terpaksa dibatalkan. Permintaan yang tinggi terhadap perabot serta penggunaan kertas tanpa kawalan menyebabkan penebangan hutan dilakukan dengan berleluasa. Hal ini kerana kertas dan perabot berasal daripada pokok. Kejadian tanah runtuh yang berlaku di Lebuhraya Kuala Lumpur Karak pada 11 November 2015 dipercayai berpunca daripada pembalakan yang tidak terkawal di hutan Lipur Lentang. Penggunaan racun serangga dan baja kimia yang berleluasa oleh para petani telah menyebabkan tanah tanaman tercemar. Contohnya, keasidan tanah meningkat menyebabkan tanah itu tidak sesuai lagi untuk pertanian. Bahan kimia yang diserap oleh tanah juga akan mengalir ke dalam sungai yang berhampiran. Hal ini menyebabkan pencemaran air di sungai-sungai tersebut. Nah, kita telah melihat beberapa isu sosiosaintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan. Oleh itu, pelbagai langkah telah diperkenalkan melalui teknologi hijau untuk membantu memulihkan semula hutan yang sedia ada dan pada masa yang sama menjaga hasil pertanian. Terdapat beberapa aplikasi teknologi hijau dalam sektor pertanian dan perhutanan, iaitu merawat dan memproses kembali sisa-sisa pertanian untuk dijadikan baja kompos, merupakan amalan teknologi hijau yang mampu mengawal keseimbangan alam sekitar. Penanaman semula pokok-pokok boleh membantu mengekalkan spesies yang sedia ada dan aktiviti pembalakan perlu dikawal supaya sumber hutan terpelihara. Selain itu, wartakan banyak lagi kawasan hutan simpan supaya ekosistem di hutan kekal dan seimbang. Tahukah kamu bahawa ranger hutan merupakan satu kerjaya sains yang sangat murni? Seorang ranger hutan perlu mengawal dan menyelaras kerja-kerja pembangunan hutan, penguatkuasaan operasi kilang dan pencerobohan hutan rekreasi di bawah jagaannya. Ranger hutan juga perlu menyemak dan memantau lesen operasi hutan untuk industri berasaskan kayu serta menguatkuasakan undang-undang perhutanan dan mengambil tindakan apabila perlu. Sekian dulu topik 4.4 kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam topik yang seterusnya iaitu 4.5 sektor pengangkutan. Jumpa lagi, semoga sihat selalu.